Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Anis Johari bersama rakan saya Syahidatul Iman akan membentangkan proses pemendapan di lembangan saliran. Konsep pemendapan. Konsep pemendapan merujuk kepada proses pemendapan bahan-bahan yang diangkut oleh aliran sungai di bahagian tebing, dasar atau hilir sungai oleh aliran air sungai itu sendiri akibatnya daripada hilangnya tenaga pengangkutan aliran air sungai tersebut. Antara bahan yang dimendapkan ialah lumpur, sampah sarap dan bahan-bahan pelarut di bahagian hilir sungai. Pemendapan sungai ianya bermaksud berlakunya penimbuhan atau lembutkan bahan atau sedimen yang diangkut akibat tenaga dan halaju aliran sungai yang semakin berkurangan apabila kecerunan sungai semakin landai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai. Antaranya ialah isi padu air. Jika isi padu air berkurangan, maka daya keupayaan pengangkutan sungai akan semakin berkurang. Hal ini menyebabkan banyak bahan muatan sungai dimendapkan di alur sungai. Seterusnya, halaju. Halaju air akan berkurangan jika kecerunan alur sungai semakin landai, terutamanya di peringkat hilir. Kesannya, sebahagian besar daripada bahagian muatan sungai akan dimendapkan di bahagian hilir apabila daya pengangkutan semakin berkurangan. Seterusnya, kecerunan. Kecerunan berkait rapat dengan halaju sungai. Sungai di peringkat hilir lebih landai berbanding di peringkat hulu. Ini mengakibatkan halaju dan tenaga arus menjadi lemah. Keadaan ini adalah punca beban mendapan sungai dimendapkan. Faktor yang seterusnya adalah bentuk alur. Bentuk alur yang berliku memudahkan berlakunya pemendapan berbanding bentuk alur yang lurus. Sungai yang banyak liku menyebabkan aliran tidak lancar serta perlahan. Ini membolehkan beban yang diangkut dimendapkan manakala sungai yang beralur lurus menyebabkan halaju air mengalir adalah tinggi. Halaju air tinggi tidak menggalakkan pemendapan kerana semua beban akan diangkut ke hilir. Seterusnya, jenis batuan. Alur sungai yang terdiri daripada batuan lembut seperti batu kapur atau batu pasir yang menghasilkan beban sedimen yang banyak bagi meningkatkan proses pemendapan berbanding alur sungai yang batuannya keras seperti granit. Seterusnya, bahan muatan. Bahan muatan yang pelbagai akan diangkut oleh arus sungai. Apabila beban bertambah, sungai tidak berupaya untuk mengangkut bahan menyebabkan semakin rendah keupayaan untuk mengangkut dan menggerakkan bahan dan berlakunya pemendapan. Dan yang terakhir adalah halangan. Halangan di dalam alur sungai akan memperlahankan aliran air sungai. Contohnya, pembinaan empangan yang merentasi sungai menyebabkan proses pemendapan dan berlaku dengan giat di bahagian atas sebuah empangan. Di bahagian bawah empangan pula, proses pemendapan menjadi berkurang kerana sumber bahan mendapan di bahagian atas berkurang. Proses pemendapan. Alur sungai yang berliku-liku dan berkeadaan tidak rata, tindakan graviti semakin berkurangan di cerunan landai memberikan kesan kepada peningkatan bahan mendapan sungai. Alur sungai yang berliku menyebabkan aliran sungai menjadi perlahan. Liku-liku alur sungai akan menghasilkan kawasan pamah dan akan mewujudkan sebuah dataran. Proses pemendapan akan terjadi selepas banjir. Momentum aliran sungai akan menembusi ruangan yang sempit. Berdasarkan raja profil sungai, biasanya pembentukan tasik ladam, tertambak delta dan dataran banjir berlaku di kawasan hilir sungai. Delta dibentuk oleh endapan atau sentimen seperti lumpur, kelodak, pasir dan batu kerikil di bahagian hilir sungai. Delta ni terbentuk di muara sungai apabila sungai hilang tenaga mengangkutnya kerana bertembung dengan laut. Pemendapan oleh sungai mestilah melebihi kadar hakikat oleh ombak laut. Semakin panjang sungai, semakin banyak bahan hakikat yang dibawa dan semakin banyak yang dimendapkan di muaranya membentuk delta.
Okey, di sini saya sertakan animasi pembentukan delta yang saya ambil daripada YouTube. Seterusnya, dataran banjir. Dataran banjir terbentuk apabila air sungai melimpah alur dan membanjiri kawasan kiri dan kanan tebing sungai. Okey, macam kita tengok rajah, tengok air sungai ni melimpah di kawasan di kiri dan kanan tebing sungai. Air yang bercampur dengan kelodak akan tersebar dengan meluas dan kehilangan halajunya dengan cepat, membolehkan kelodak dan pasir dimendapkan. Sebagai contoh, kita tengok Rajah B setelah banjir. Materi aluvium di sebelah kanan akan menjadi halus, manakala materi aluvium di sebelah kiri akan menjadi kasar. Proses pemendapan yang berulangan dalam jangka masa yang lama membentuk dataran sungai. Dataran banjir. Tetambak terbentuk apabila air banjir melimpahi tebing sungai. Bahan-bahan yang dimendapkan di belakang tebing sungai akan membentuk benteng semula jadi. Timbunan antara benteng ini dikenali sebagai tetambak. Contoh tetambak ialah di tebing sungai Huanghe, Rhine dan sungai Mississippi. Okey, tasik ladam pula. Tasik ladam ni terbentuk di kawasan sungai yang berliku-liku. Proses pembentukan tasik ladam ada 3 peringkat, iaitu peringkat pertama, hakisan akan berlaku dengan giat di tebing luar lingkuan sungai, manakala pemendapan berlaku di tebing dalam lingkuan sungai. Yang kedua, pembentukan alur yang baru ini dipercepatkan lagi dengan pemendapan bahan-bahan yang terhakis. Proses pemendapan yang berterusan menyebabkan lingkuan sungai yang terpisah daripada alur sungai yang terbentuk tadi. Likuan ini dinamakan sebagai likuan terpenggal. Peringkat ketiga, proses pemendapan yang berterusan menyebabkan likuan terpenggal terpisah langsung daripada alur-alur sungai. Air dalam likuan terpenggal ini akan terperangkap menjadi sebuah tasik yang dinamakan sebagai tasik ladam. Di sini animasi menunjukkan bagaimana tasik ladam ini terbentuk. Seterusnya, kesan pemendapan sungai, iaitu air sungai akan menjadi keruh. Air sungai menjadi keruh disebabkan aliran air sungai yang telah membawa muatan-muatan dengan banyak, terutama apabila banjir berlaku. Bahan-bahan ini akan bercampur dan air sungai akan termendap dan menjadi keruh. Ini akan menjejaskan kepada penduduk untuk mendapatkan sektor bekalan air yang bersih. Yang kedua, dasar sungai akan menjadi cetek. Ini kerana hakisan berlaku di tebing sungai. Apabila air bahan muatan bertambah banyak, aliran air sungai akan menjadi laju. Sedimen yang dibawa bersama dan bahan tersebut akan diendapkan dan menyebabkan dasar sungai menjadi cetek. Seterusnya, langkah mengatasi masalah pemendapan. Sebenarnya banyak langkah-langkah dia, tetapi di sini saya cuma menyediakan beberapa langkah, iaitu yang pertama, mengadakan penanaman tanaman tutup bumi. Tanaman tutup bumi ni dapat mengukuhkan struktur tebing daripada runtuh serta mengangkut endapan ke kawasan tengah lembagan sungai. Contoh tanaman tutup bumi ialah pokok bakau. Okey, yang kedua, mengadakan pendidikan alam sekitar. Mengadakan pendidikan alam sekitar ni contoh dia macam menerapkan pemeliharaan dan pemuliharaan
alam sekitar secara formal atau tidak formal dalam subjek-subjek tertentu seperti geografi. Yang ketiga, memperdalamkan sungai. Memperdalamkan sungai ni dapat mengurangkan risiko kejadian banjir. Sebab apabila sungai itu dilebarkan, alur sungai akan menjadi cetek. Okey, yang terakhir yang saya sertakan di sini iaitu kempen kesedaran. Kempen kesedaran ni boleh dilakukan menerusi media massa. Sama ada media massa elektronik ataupun bercetak. Dan juga dalam aktiviti gotong royong seperti membersihkan kawasan rumah. Ia perlu dilakukan sebab ia dapat mendidik masyarakat daripada menjaga kebersihan sungai dan menjaga alam sekitar. Pengaruh pemendapan sungai terhadap manusia. Okey, dari bentuk muka buminya iaitu dataran banjir, dia memberikan kepentingan dari sektor pertanian, iaitu dalam sektor pertanian ni dia mempunyai tanah aluvium yang terhasil daripada proses pemendapan sungai dalam jangka masa yang panjang dan membolehkan kegiatan penanaman padi dijalankan. Seterusnya, sebagai kawasan peternakan. Dataran banjir ni dia sesuai dijadikan sebagai kawasan peternakan disebabkan terdapatnya kawasan padang ragutnya yang luas. Okey, seterusnya sebagai aquakultur. Dataran banjir juga sesuai dijadikan sebagai aquakultur ataupun kawasan perikanan air tawar disebabkan terdapatnya sungai di kawasan tersebut. Seterusnya dalam sebagai sistem pengangkutan. Okey, kat dataran banjir ni sistem pengangkutan boleh berkembang disebabkan kawasannya yang rendah dan memudahkan pembinaan jalan raya dilakukan. Ia dapat memudahkan pergerakan penduduk untuk keluar dan masuk. Yang seterusnya, delta. Bentuk muka bumi delta ni kepentingan dia sama juga dengan kepentingan dataran banjir. Iaitu dari segi pertanian, dia boleh menjalankan kegiatan penanaman padi disebabkan tanah aluviumnya yang banyak hasil daripada mendapat sungai di bahagian hujung sungai. Okey, seterusnya dia membolehkan dia boleh dijadikan sebagai kawasan perhubungan. Sebab dia keadaan bentuk muka buminya yang rata membolehkan pembinaan jalan raya dilakukan di kawasan delta dan meningkatkan darjah ketersampaian penduduk. Seterusnya dalam sektor perikanan. Dari sektor perikanan, delta ni boleh sektor perikanan ni boleh dijalankan di kawasan delta disebabkan terdapatnya sungai yang luas. Dan di bahagian hujung sungai membolehkan kegiatan perikanan air tawar dijalankan. Seterusnya sebagai kawasan pelancongan. Kat delta ni sesuai dijadikan kawasan pelancongan disebabkan adanya pemandangannya yang menarik, seperti perkampungan dan sawah padi. Seterusnya sebagai kawasan peternakan, iaitu peternakan seperti lembu disebabkan padang ragutnya yang luas. Okey, seterusnya tasik ladam. Tasik ladam ni boleh dijadikan sebagai tapak aquakultur untuk menternak ikan dan udang kerana sumber airnya yang banyak di situ. Okey, seterusnya sebagai kawasan ekopelancongan. Dia sesuai dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan disebabkan pemandangannya yang menarik di situ. Seterusnya kawasan perikanan. Perikanan air tawar boleh dijalankan di sini disebabkan terdapat banyaknya spesies ikan air tawar. Okey, seterusnya tertambak. Kepentingan dia iaitu pengangkutan dari segi pengangkutan dan perhubungan. Okey, tanah tinggi semula jadi di kedua-dua belah tebing sungai ini. Dia boleh membolehkan pembinaan jalan raya di sepanjang sungai dan tidak melibatkan kos yang tinggi, khususnya kos menimbun tanah.